Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillahi ta'ala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keizinan daripadanya kita dapat sama-sama berhimpun sekali lagi pada malam ini di kediaman masing-masing. Mudah-mudahan sedikit perkongsian kita pada malam ini dapat kita jadikan sandaran dan juga pengajaran di dalam kehidupan kita sebelum kita dimatikan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah pada suatu hari nanti. Muslimin, muslimat, terima kasih pada semua yang bersama saya pada malam ini. Seperti biasa, teruskan share, teruskan menonton, teruskan tag kawan-kawan kita yang lain. Mudah-mudahan menjadi satu pahala-pahala tambahan kepada kita semua sebagai, orang kata, menambah lagi lah pahala-pahala kita, insya-Allah. Baik, terima kasih pada Bazir Aziz daripada Muar, Abang Yusof, Ismail daripada Gombak, Kak Zah, Tohun, Kak Mariah Chan daripada Singapura, masuk kelas, welcome to the club. Kak Sabariah Abu Samad, Raja Fauziah Raja Idris daripada Singapura, thank you for sharing. Kak Mariah Chan, sharing dan terima kasih banyak. Kak Jamaliah Jaafar, rakan-rakan ex-Pos Malaysia Berhad. Ita Shah, terima kasih. Ustazah UTS, Alhamdulillah, terima kasih. Gelap ke? Dah cerah dah kot? Cerah dah. Cerah banget. Kak Maliha Omar, terima kasih banyak. Abang Jamil kita, Muhammad Jamil Abdul Rahman, rakan setugas di Port Klang. Terima kasih Abang Jamil. Saudara Azam, kita punya bos audio kuliah, Abang Harry daripada Medan, Indonesia. Noraida Bidin, terima kasih. Dah macam Studio 5 Astro Oasis. Azam, jangan macam-macam. Thank you yang dah sharing. Abang Zainal Osman daripada Singapura, terima kasih banyak. Noma Aman, Alam, Neni Ros, terima kasih. Jamalia Rahmat, Cik Su, siapa lagi ni? Muhammad Rashid Mak Zain,
Noraida Bidin, Port Kelang, clear. Abdul Rahman Ibrahim, Siti Indah JB, Kak Maliha Homa, terima kasih. Terima kasih. Alright, teruskan share, teruskan berkongsi link kita pada malam ni. Terima kasih juga Habibah Abdullah. Terima kasih banyak. Baik, sahabat yang dirahmati Allah sekalian, seperti biasa insya-Allah pada malam ni saya nak bacakan hadis untuk kuliah live kita pada malam-malam sepanjang PKPB di Selangor dan Lembah Kelang ni. Kita akan bacakan setiap malam satu potong hadis yang saya petik secara random dalam ensiklopedia hadis. Jadi hadis yang saya nak baca malam ni adalah tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf maknanya mengajak orang melakukan kebaikan, dan nahi mungkar maknanya mencegah atau menghalang atau melarang daripada manusia itu melakukan kemungkaran. So digabungkan jadi amar ma'ruf dan nahi mungkar. Baik, hadis ni saya ambil daripada hadis sahih. Hadis ni hadis sahih, dan saya bacakan dahulu matan hadis. Matan hadis ni dia punya isi hadis lah. Kalau kata sanad tu yang kita biasa sebut an siapa, an siapa, an siapa. Kita baca sikit. Haddatsana Qutaibah, haddatsana Abdul Aziz bin Muhammad an Amru bin Abi Amri an Abdullah Al-Ansari an Huzaifah bin Yaman anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wallazi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushikanna Allahu an yab'atsa 'alaikum iqaba minhu thumma tad'unahu fala yustajaba lakum. Qala Abu Isa hadza hadithun hasan. Haddatsana Ali bin Hujrin akhbarana Ismail bin Ja'far an Amri bin Abi Amri bihadzal isnad wa nahwahu atau kama qala an-nabi fil hadis. Baik, telah menceritakan pada kami Qutaibah daripada Abdul Aziz bin Muhammad, dari Amru bin Abu Amrah, dari Abdullah Al-Ansari, dari Huzaifah bin Yaman, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda telah bersabda, wallazi nafsi biyadi. Ini yang pernah saya sebut sebelum ini. Nabi memulakan hadis itu dengan menyebut wallazi nafsi biyadi, demi jiwa Muhammad yang berada dalam genggaman Allah. Maknanya, sahabat sekalian, Nabi memulakan hadis ini dengan bersumpah, melafazkan lafaz sumpah, dan ulama hadis menyebut setiap hadis yang Nabi mula dengan sumpah, maknanya ia benda yang sangat besar, yang sangat penting, yang sangat mustahab, yang kita mesti ambil pengajaran isi kandungannya. Baik, Nabi kata, demi jiwaku yang berada dalam genggaman Allah, hendaklah kamu menyuruh orang melakukan kebaikan, dan dalam masa yang sama mencegah kemungkaran. Baik, sahabat sekalian, ini benda yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan untuk kita buat, iaitu Nabi ajar kita dua benda, yang dua benda ini kita mesti buat dan jalankan secara serentak, iaitu ajak orang buat baik, dalam masa yang sama mencegah kemungkaran. Kita tidak boleh orang kata buat
salah satu saja. Salah satu saja tak boleh. Tak, kita kena buat dua-dua sekali. Kita tak boleh ajak orang buat baik, orang buat mungkar kita diam begitu saja. Orang buat kemungkaran kita buat tak tahu saja. Tak boleh juga kita cegah kemungkaran, lepas tu benda baik kita diam tak ajak orang. Tak boleh juga. Bahasa mudah dia orang kata seiring sejalan. Macam lagu siapa? Puji Rashid seiring dan sejalan. Dia macam tu. Dia kena dua-dua bergerak. Amar ma'ruf, melakukan kebaikan, mengajak orang buat baik, dan yang kedua mencegah kemungkaran. Dan dalam persoalan ini para sahabat ibu ayah sekalian, kita kena ingat tugas kita ajak orang buat baik. Ajak ni makna kita bercakap, kita menyebarkan, kita mempelawa, kan? Ajak orang buat baik. Contoh kita tag kawan-kawan kita, jom dengar kuliah. Itu ajak buat baik lah tu, kan? Ajak orang pergi masjid, walaupun sekarang ni ada SOP dia, kan? Ajak orang bersedekah, ajak orang baca Quran, ajak orang berselawat, ajak orang berzikir, beristighfar. Ingat, poin dia, tugas kita ialah mengajak. Saya sebut benda ni supaya kita jelas. Mengajak, bukan memaksa orang buat baik. Kita tak boleh paksa orang buat baik. Tugas kita ajak saja. Tapi bagi orang beriman, bila dia dah mengaku dia Islam, dia dah mengaku dia beriman, sebenarnya dia terpaksa buat baik. Kan? Dia ada beza situ. Kita tak boleh paksa orang. Tapi bila orang tu dah mengaku beriman dah. Katalah kita, saya mengaku beriman Ustaz, saya Islam, saya beriman. Kita declare diri kita Islam, kita beriman. So, nak tak nak, terpaksa buat baik. Bila jadi orang Islam ni, kita dibentuk acuannya sebagai orang yang baik. Kena buat baik, kan? Jadi nak ke tak nak, ceritanya kena buat baik. Kena jadi orang baik dan menggalakkan, menyeru, mengajak orang buat baik. Timbul persoalan barangkali lah. Kita kata saya dah ajak dah Ustaz, dia buat tak tahu je. Saya dah ajak dah Ustaz, sampai berbuih dah mulut. Mujur tak kena sawan, kan? Sampai dah berbuih mulut ajak orang buat baik ni, punya semangat. Jadi tak apa, tugas kita ajak saja. Kita ajak pun dah dapat pahala. Apatah lagi kalau kita ajak orang itu buat, kita akan dapat 2 pahala. 1 pahala ajak, 1 pahala orang itu buat, pun kita akan dapat sama banyak pahala macam orang itu buat. Tengok maha baiknya Allah. Kita tak buat pun, kita ajak saja. Maksudnya ialah kita ajak orang tu berzikir, kita berzikir sikit je, orang tu berzikir banyak lah. Selama banyak mana orang tu berzikir, sebab didengar ajakan kita tadi, orang kata tak pasal-pasal, kita dapat pahala free. Mana hujah dia? Saya mengambil satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, man dalla 'alal khair kafa'ilihi. Barang siapa yang ajak orang buat baik, kafa'ilihi, dia akan dapat pahala macam mana orang tu buat. Katalah kita ajak kawan kita dengar kuliah malam ni, kan? Kita dengar dapat pahala dah, kita punya. Hasil ajakan kita ada 2-3 orang kawan-kawan kita dengar juga. Pahala orang tu dengar, kita juga akan dapat sama banyak macam orang itu dapat. Boleh faham, kan? Sebab tu saya kata tak rugi kalau kita share kuliah-kuliah ni. Kita share kuliah-kuliah ni bukan nak nanti terus share tu terus orang tengok. Kalau itu yang terbaik lah, kan? Tapi kadang-kadang lepas 3 hari share baru ada orang tengok link tu. Dia pun tekan hari ketiga dah. Kuliah dah 3 hari dah ni.
dia pun tekan link tadi, maka apa jadi? Pahala tu kita akan dapat bercambah-cambah, insya-Allah. Baik, saya nak tengok komen, hilang pula dah. Saya nak tengok komen-komen sikit. Terima kasih. Alamak, hilang banyak lah, sorry lah. Komen-komen hilang pula pasal telefon ni sekejap ni dia berpatah kepada page asal Facebook, menyebabkan hilang komen tuan-tuan. Saya minta maaf. Yang ada setakat ni komen yang terkini je. Daripada Kak Zah, driver train Bukit Bendera, rindu nak naik Bukit Bendera. Itu je kan. Sebab Johnny Mac ada malam ni. Noraida Bidin, terima kasih. Tohun, Raja Rahmah, Kak Robiah Muhammad, terima kasih banyak. So, tak apa, teruskan share, teruskan menonton, teruskan berkongsi. Baik, dan dalam masa yang sama, sahabat sekalian, dalam masa yang sama saya nak sebut, mencegah kemungkaran itu kita kena usahakan juga. Cegah ni orang kata setakat kemampuan kita lah. Kalau kita ada kuasa sebagai Perdana Menteri, kita guna kuasa. Kalau kita kuasa sebagai YB Adun, kita guna kuasa kita. Kalau kita ketua kampung, kuasa ketua kampung. Kalau kita ketua jabatan, mana kuasa yang kita ada. Kalau tak ada kuasa, fabi lisanihi, cegah dengan mulut, tegur, nasihat, cegah yang baik, kaedah yang baik. Macam mana Allah sebut dalam Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Serulah manusia kepada Tuhan kamu dengan bijaksana, dengan hikmah, dan menggunakan nasihat yang baik-baik. Walaupun kadang-kadang nasihat lembut ni orang tak dengar, orang nak kasar-kasar sikit. Ada setengah tu nak kena sindir-sindir tajam sikit kan, baru dia nak tersentak. Dia masing-masing lah. Tapi apa pun asasnya Quran ajar kita gunakan nasihat yang baik dengan cara yang bijaksana. Baik, tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, apa dia punya impak dia kalau kita tinggalkan dua benda ni? Kalau kita orang kata buat dono je lah, alah lantak lah ustaz, amar makruf ke nahi mungkar ke, saya tak peduli ya. Yang penting saya kerja, balik petang, dapat duit, gaji bulanan, makan, minum, tidur, beranak pinak, sudah. Saya tak peduli amar makruf ke nahi mungkar ke, orang nak semayang ke, orang tak semayang ke, saya tak peduli. Orang kata tak ambil pot kan, tak kisah. Apa akan jadi? Ada kesan dia para sahabat sekalian. Sebelum kita baca kesan sambungan hadis tadi, terima kasih Johnny Max. Diharap ustaz sihat, insya-Allah, doakan sama-sama. Terima kasih UTS yang meletakkan hadis di situ. Man dalla 'alal khair, man dalla 'alal khair, 'alal khair, bukan ila, 'alal khair. Baik, kemudian terima kasih Nari Melisa. Payah sebut nama ni. Terima kasih banyak yang share. Terima kasih Raja Rahmah, Raja Idris. Amar makruf nahi mungkar, beriman pada Allah, sebaik-baik umat, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Amin. Terima kasih Kak Robiah Muhammad, Habibah Abdullah, mengajak kawan-kawan ke arah kebaikan, kita juga dapat pahala. Maknanya senang berbenar nak dapat pahala tu tak? Senang sangat-sangat. Kita nak boleh pahala tu free lah orang kata, ajak saja. Tulis dalam Facebook, jangan lupa malam besok kuliah maghrib, ustaz sekian. Tulis je. Tak ada like pun tak apa tak. Tapi bila orang baca, orang tengok, dapat pahala. Senang sangat. Terima kasih Mak Uda, Kak Zah. Terima kasih banyak. Baik, sambung hadis tadi. Baik, Nabi kata, kalau sekiranya kita tidak buat atau buat tak peduli dua-dua perkara itu, amar makruf, nahi mungkar, kita buat tak peduli, apa akan jadi?
nescaya Allah akan menurunkan seksanya di kalangan kalian, kemudian kalian memohon kepadanya, namun doa kalian tidak akan dikabulkannya lagi. Wal-iyazubillah. Wal-iyazubillah. Nuraida Bidin, betul tu Ustaz, cara menegur setiap orang tak boleh cara yang sama kerana penerimaan berbeza. Betul. Kan? Macam kita lah tegur anak-anak kan. Anak 5-6 orang. Yang anak nombor 2 lain, nombor 3 lain, nombor bongsu lain. Dia macam tu lah. Masing-masing dia ada PL dia kan. Dia ada kaedah, dia ada PL, dia ada cara. Kalau kena dengan orang kata lengguk dia tu, insya-Allah dia akan ikut lah. Baik, terima kasih Kak Nuraida Bidin. Baik, Zahazi, Kedah okey, clear, alhamdulillah. Kalau kita kena condemn balik Ustaz, macam mana? Tak apalah. Orang kata kalau orang tu condemn kita balik, alah engkau pun nak nasihat aku, engkau lebih kurang bla bla bla, pok pek tak. Istighfar ajalah apa yang dibuat kan. Dan dia condemn balik, kita istighfar, urut dada kita, sudahlah. Tak usah kita lawan-lawan, tak usah kita balas balik, tak usah kita hamun dia balik. Kalau kita hamun dia balik, condemn dia balik, maknanya kita dengan dia pun sama je kan, tak ada beza. Maknanya ialah itu cabaran orang yang berdakwah kan. Ada orang boleh terima, ada orang terima tapi memek muka macam nak marah. Ada orang direct tembak balik depan-depan kan, beradab. Jadi itu cabaran lah kan. Tapi kalau orang condemn, kita istighfar ajalah. Mungkin ada lagi kelemahan kita yang kita kena baiki lah, insya-Allah. Terima kasih UTS membetulkan semula hadis tadi. Betul saya sebut Naria Malaysia sambil buat kerja, work from home. Terima kasih sambil buat kerja dengar kuliah Ustaz. Terima kasih banyak. Pak Din ada buah meja bawa balik dari surau. Lambat masuk, bukan buah meja, atas meja. Atas meja. Johnny Mac lain sangkut. InsyaAllah sekejap lagi okey tu. Nura Pasir Gudang clear, terima kasih. Abdul Wahab apa tu, ABW Kedah, tak faham. Syam, terima kasih. Arif Fazila Arifin Kuala Kangsar, jelas. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Baik, kita sambung lagi. Baik, kesan dia apa? Pertama, na'udzubillah, summa na'udzubillah, kita mohon perlindungan Allah. Kita mohon perlindungan daripada Allah kerana dia adalah sebaik-baik yang melindungi. Allah lah yang paling terbaik dalam melindungi hamba-hambanya. Pertama, kalau kita abaikan amar ma'ruf nahi mungkar, kita buat dono, kita buat tak kisah, kita tak peduli, lantaklah Ustaz, Malaysia ni nak tonggang terbalik ke, siapa nak merintah ke, orang nak buat baik, buat maksiat ke, nak buat pesta arak ke, pesta judi ke, apa ke, lantak Ustaz, saya tak kisah. Yang penting saya boleh makan, minum, tidur, beranak pinak, sudah. Siapa yang tak ambil peduli benda ni, Allah kata pertama, dia akan menurunkan bala bencana ke atas kamu. Dia akan menurunkan seksaan ke atas kamu. Kita ayah cerita banyaklah. Seksaan ni bila Allah turun, kadang-kadang bukan yang buat jahat tu kena. Dia kena juga pada orang-orang baik yang ada di kalangan mereka. Contoh mudah ginilah. Dia bukan pergi ke negara kafir je. Kan, bukan COVID tu menyerang Amerika saja. Malaysia kena, Arab Saudi yang ada Kaabah tu pun kena kan. China memanglah tempat asal dia. Kemudian semualah kena kan. Tak ada yang terlepas lah setakat ni rasanya. Semua negara dalam dunia COVID dah sampai kot rasanya. Jadi apa pun jangan kita ambil mudah, jangan kita ambil enteng, jangan kita buat lebih-lebih kurang, sebab impak daripada meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar ini, dia punya impak dia Masya Allah sangat bahayalah, ya, sangat merisaukan.
Nabi kata Allah akan turunkan seksaan yang hebat. Hari ni kadang-kadang kita tengok ada orang walaupun nampak senang lenang tapi jiwanya terseksa. Ada orang nampak macam ceria wajah tapi kadang dalaman dia tidak ceria, kan. Masalah banyak kita hari ni, macam-macam penyakit lah, macam-macam masalah. Baik, itu satulah yang Nabi sebut. Yang kedua apa tadi? Allah Ta'ala lagi bahaya bila kita tak peduli amar ma'ruf nahi mungkar ini. Allah akan tolak doa-doa kita. Nabi kata fala yustajabu lahum, Allah tidak makbulkan doa-doa mereka. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Jangan main-main ibu-ibu sekalian, tuan-tuan dirahmati Allah. Sekejap lagi saya ulas yang tu. Terima kasih Baizura Badalishah, Kak Sabariah Abu Samad daripada Ceras, Salmiah Sabdin daripada Sungai Udang Melaka. Clear. Senyum jeza, balik rumah menangis kat pucuk katil. Kan, senyum majalah, dia popek-popek, kita buat dek balik, kita menangis tak? Allahu Akbar. Minta perlindungan Allah, insya-Allah. Kat rumah tak ada katil, tidur atas toto je. Lagi sedih. Allahu Akbar. Kuala Terengganu dah bunyi guruh, lain dah terganggu. Buat tenang mak uda, insya-Allah. Guruh tu tak semestinya hujan. Wah. Kan, insya-Allah. Abdul Wahab Ahmad, audio kuliah Kedah. Salah typing error lah tu. Cik Su, terima kasih. Baik, itu yang kedua, yang UTS catat di situ. Maknanya kesan dia ialah doa kita kena reject, ibu ayah sekalian. Allahu Akbar. Itu bukan benda main-main. Kita ni orang kata dah lah letih berdoa, letih ibadah, letih macam-macam, letih buat baik, letih munajat, letih sujud, letih rukuk, letih baca Quran. Tiba-tiba doa kita reject mentah-mentah saja. Allahu Akbar, kan. Dalam doa ni penat. Kita minta hari-hari, kadang-kadang benda yang sama, kan. Ada hari-hari tu kita berdoa, lain yang kita minta, kita tambah doa kita. Itu yang saya maksudkan tadi, maknanya takut. Doa Allah tak terima ni bukan cerita kecil, ini benda besar. Sebab kita betul-betul berdoa mengharap, tiba-tiba dengan punca kita buat tak kisah tadi. Kan, kita buat tak peduli. Lantaklah. Tak, kita buat tak peduli dengan amar makruf nahi mungkar ini, kita tak kisah. Orang nak buat maksiat pun kita biar, orang tak jadi baik pun kita tak kisah. Asal kita kira kita saja, tak peduli orang. Antara penangan musibahnya, Nabi kata Allah tidak terima doa kamu. Kan, panggillah Imam Hafiz mana pun berdoa 30 juz. Dah kalau itu Allah kata, dia akan buat. Dia tak akan terima doa kita. Jadi penat, ibu ayah sekalian. Hidup kita ni dah lah penat. Penat dengan dunia, penat dengan ibadah, penat dengan kelaku manusia, kan? Penat dengan fitnah orang, penat dengan entahlah, saya pun penat nak bercakap. Kan, saya pun dah penat nak bercakap dah. Kan, penat segala. Orang Kedah kata penat sedia. Kan, penat saja. Jadi apa pun kita jangan ambil mudah. Selagi boleh, ada ruang, kita ada kuasa, cegah dengan kuasa. Kalau tidak, kita bercakap dengan mulut dengan nada yang terbaik, paling halus, bil hikmah wal mau'izatil hasanah, seru manusia dengan jalan kebaikan, dengan hikmah, bijaksana dan nasihat yang baik. Ataupun habis-habis membenci dalam hati. Kita nak cegah tak berani, kan, kuasa tak ada. Lepas tu nak cakap pula takut. Kita lalu tengok orang bermaksiat, kita diam, tapi dalam hati kita menyampah sangat. Itu dah habis-habis tak ada lah tu. Dah, itu habis lemah punya
pencegahan. Jadi sebab itulah ibu ayah sekalian, benda-benda macam ni sebenarnya sangat penting kepada kita dah. Sangat penting sebab apa yang kita buat semuanya malaikat catat, semuanya Allah Maha tahu. Walaupun malaikat catat ke tak catat, tapi tugas dia kena mencatat. So setiap catatan tu Allah Maha mengetahui. Belum catat pun Allah dah tahu, kan? Sebab dialah yang memiliki segala. Maka jangan kita pandang rendah perkara ini. Terima kasih Muhammad Zuhair. Kesan langsung akibat tak kisah tentang amar ma'ruf nahi munkar. Salina Roslan, terima kasih. Nuraida Bidin, Cik Su, Ida Ali, salam Ustaz, moga ceria. Terima kasih Kak Ida. Kak Ida kita punya tukang masak. Zuraina Hussein, Balok, Kuantan. Lama tak pergi Balok, Pantai Balok, Kuantan. Johnny Max, bawa bertenang tu melekat ke dalam hati. Kan kita punya hashtag bawa bertenang, bawa bertenang. Alhamdulillah lah kalau melekat dalam hati kita, syukurlah. Kan makna kita jangan kelang kabut lah. Apa hal pun kita bawa bertenang. Kan relax saja insya-Allah. Kak Salamiah Abdul Ghani, Semenyih masih clear, alhamdulillah. Gambar dah tak ada, suara je ada. Alamak, mak udah. Lain dah tak comel dah tu. Rashidah Din, Rashidah Hussein, Sungai Besar clear. Terima kasih. Tanwir, ajak buat baik orang tak marah, tapi cegah mungkar orang bertindak balas macam tak sanggup dah. Kereta cala, motor dirosakkan. Betul lah tu. Kan? Cerita buat baik ni macam senang sikit lah. Orang pun macam tu kan. Ya, walaupun dia tak buat, tapi dia angguk juga. Tapi bab cegah mungkar ni, dia punya penangan tu lagi bahaya tak? Sifat ananiah sangat bahaya kaum Ustaz. Sangat bahaya. Ananiah ni kadang-kadang maksud dia macam penting diri sendiri. Tak peduli orang. Lantak lah. Semua dia lantakkannya. Kan? Dia kira dia saja. Itu sangat bahaya sebenarnya. Kan, na'udzubillah summa na'udzubillah. Saya teringat pesan arwah Ustaz Abu Hassan Din, bila mana doa tak makbul bila solat 5 kali sehari tak cukup. Itu antara punca juga kan, solat tak cukup, ibadah lain tersangkut, itulah ini kan, menyebabkan doa-doa kita juga ada kesannya di situ yang menyebabkan tersangkut juga. Na'udzubillah. Zaliha Adenan, kena ambil kisah 5 tahun sekali guna hak yang kita ada. Itu mengundi tu kan, 5 tahun sekali ke 4 tahun sekali, tengok bila bubar parlimen, undi elok-elok, pilih elok-elok yang terbaik. Bukan saya kempen tu, ini saya cerita yang betul kan. Itu hak kita untuk mengundi dalam negara yang mengamalkan demokrasi berparlimen. Semua yang berdaftar layak untuk mengundi. 21 tahun ke atas kan, layak mengundi, mengundilah, pilih yang terbaik. Dan ingat, pilihan kita akan bertanggungjawab di akhirat besok. Kalau kita pilih yang baik, baiklah, pahala kita dapat banyak. Kalau kita pilih sebaliknya, yang makan rasuah, yang solat duit, yang itu, yang ini, yang menipu rakyat ke apa, kita pun dapat saham juga. Bukan benda main-main. Raja Rahmah, Raja Idris, Allah sebaik-baik tempat mengadu dan mohon kuatkan diberi kesabaran dan mendidik hati untuk menuju jalan menarik orang kepada kebaikan, insya-Allah. Betul dan tepat sekali Raja Rahmah, Raja Idris. Apa hal doa pada Allah, merayu pada Allah, minta tolong dengan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kami mohon, kami sembah Engkau dan kami mohon pertolongan Engkau, ya Allah. Hanya Engkau lah yang kami sembah. So kita minta betul-betul dengan Allah supaya Allah tolong kita untuk tolong orang lain. Ya Allah, tolonglah aku untuk aku menolong orang lain. Bukan maksudnya kita ni Allah macam baik benar kita ni kan. Tak, kita pun ada kelemahan, ada dosa juga. Tapi maknanya
kita minta tolong dengan Allah. Ya Allah, Kau tolong aku nak buat baik, dan aku nak tolong orang lain supaya jadi baik. Minta dengan Allah itu paling terbaik. Allahu Akbar. Kak Zah, penat semua, otak pun dah penat. Otak memang penat. Kak Ida, terima kasih, jangan berhenti berdoa. Kan? Doa ni sangat penting. Doa adalah senjata orang beriman. Ad-doa silahul mu'minin. Nabi kata doa itu adalah senjata orang-orang beriman. Kita ada senjata, dan senjata kita doa. So kita kena gunakan semaksimum yang mungkin. Baik, terima kasih Azam, saudara Azam yang meletakkan bank rasmi audio kuliah, dan saya dah pinkan di bawah tu. Sebab dalam, saya ingat dah hampir 2 minggu kot. Dalam 2 minggu ni kita buat live seminggu lebih. Kita buat live, semua logo tak keluar. Logo yang kita biasa letak dekat live kita kan, sebelah kanan kiri atau kanan handphone kita ni, dia tak keluar. Patut ada logo ada kuliah kan, bawah tu ada nombor akaun bank. Itu semua hilang dalam sistem Facebook. Bukan kami saja, semua logo siapa yang buat semua hilang. Sebab itu sekarang ni kita tengok live je kosong. Dia kosong aja, dia tak ada apa, kosong. Jadi kita dah pinkan di situ. Kalau tuan-tuan nak infak lah. Ada orang infak RM10 sebulan, tapi setiap bulan dia bagi. Sebab kita dah tukar tau. Dulu kita guna Maybank, tapi kita ada masalah sikit. Adalah technical sikit, so kita tukar pada bank Islam. Sekarang ni kita guna bank Islam lah, atas nama AK Fastakim Global. Nama yang sama, cuma tukar akaun bank saja. Ya, jadi tuan-tuan ibu-ibu boleh infak, boleh simpan nombor akaun tu elok-elok. Nanti free ujung-ujung bulan ni kan dapat gaji sikit. Bohlah RM5, RM10, RM20. Ada yang bagi RM100, ada yang bagi macam-macam. Kan? Kita niat, sebab duit yang kita infak ni kami akan guna untuk macam-macam. Kru-kru kami guna untuk pembayaran video-video pendek kan, mereka yang buat video-video pendek. Tuan-tuan, nak buat video pendek bukan senang. Kita ada kru yang bertungkuh lumus buat video pendek. Video pendek yang tuan-tuan tengok dalam audio kuliah tu, ada kita masuk juga dalam YouTube pun ada. Dia tak lama, ada yang 3 minit, 5 minit, 7 minit lah paling lama dah. Tapi nak buat satu video pendek tu, tukang buat ni dia kena dengar semua. Daripada start saya bismillah, umpamanya kuliah saya kan, saya bagi salam dengan ujung sadaqallahul azim, dia kena dengar. Kalau sejam dia dengar betul-betul. Sebab dia nak kena pastikan dekat part mana yang dia nak kena kerat, nak kena potong, nak kena edit, supaya benda tu tak berlaku percanggahan, tak berlaku kekeliruan. Ini bukan cerita main-main. Saya angkat tangan siap-siap, memang tak mampu nak buat. Kan? Kita boleh ceramah je. Nak buat video pendek memang tak dan. Itu kita bagi orang lain. Jadi semua kewangan yang tuan-tuan infak ni, kita guna ke arah tu lah. Kan? Bayar duit top up, kawan-kawan kita yang buat live dan sebagainya. Jadi tak payah cerita banyak lah. Saya percaya tuan-tuan, ibu-ibu semua jenis kaki infak punya. Jadi kita bagi je lah. Jangan cerita banyak. Kan? InsyaAllah. Baik. Banyak yang line tak clear ni, saya pun tak pasti, tapi saya rasa line okey semua. Kan? Sebab kat rumah saya pun pakai internet pun boleh tahan laju. Jadi mungkin line masing-masing lah tu. Itu cabaran mendengar kuliah live. Line terganggu. Baik. Terima kasih Rabi'ah Muhammad. Siti Hawa daripada Singapura, terima kasih banyak. Kak Jamalia Jaafar, suara sangkut-sangkut pula. Banyak ni line tak clear. Kak Nirma Nasir, terima kasih Kak Nirma daripada Singapura juga. Lama tak bersembang dengan Kak Nirma ni. Mudah-mudahan segala urusan tu dipermudahkanlah, insya-Allah.
Kak Sabariah Abu Samad, Kak Syam, insya-Allah kita pakai doa jadi baik belaka semua. Bukan kita jahat no. Tapi kita nak jadi baik lah, insya-Allah. Kak Mariah Chan Singapore, Kak Nirma Singapore lain okey. Seri Kembangan berdesup laju. Tu dia kan, berdesup. Okeylah. So maknanya sebagai kesimpulan akhir untuk malam ni, kita kuliah sebenarnya sekejap je, setengah jam ataupun 45 minit macam tu lah. Lebih-lebih kurang kalau terlajak pun mungkin sejam macam tu tak. Jadi kesimpulan akhir untuk malam ni, yang pertama sekali, muslimin-muslimat, balik kita pada agama Islam, balik pada fitrah, balik pada Allah Rasul. Apa juga kekangan, masalah dalam kehidupan ini, balik pada Allah, balik pada Rasul, balik pada Islam. Kita akan selamat. Itu jalan penyelesaian yang paling terbaik yang disediakan Allah kepada kita. Dan yang kedua, muslimin-muslimat, amar ma'ruf nahi mungkar, ini bukan benda kecil, ini benda besar. Walaupun benda besar, kita kena buat based on kemampuan kita masing-masing. Setakat mana kita mampu, setakat mana kita, orang kata, boleh buat, kita buatlah pelan-pelan. Orang kata pelan-pelan kayuh macam tu kan. Buat slow and steady, insya-Allah Allah akan bantu kita. Ya, insya-Allah. Baik, terima kasih Kak Jamalia Jaafar, Kak Zah, bateri nak kong, Kak Mariah Chan. Kita nak jadi lebih baik, insya-Allah, insya-Allah. Kita doa, itu niat kita lah. Semua orang nak jadi yang paling terbaik kan. At least dalam keluarga kan, dalam family kita, dalam kejiranan kita, at least lah. Terima kasih Haji Ismail bin Din daripada Sungai Petani. Terima kasih banyak. Cik Su, terima kasih. Doakan Ustaz sihat. Terima kasih. Haji Ismail Din, lama tak bersiaran ni Ustaz. Itu saya sebut semalam. Saya sebenarnya bersiaran hampir jugalah setiap hari, tapi Facebook dah mereng. Saya rasa kena COVID dah kot Facebook. Facebook dah kena COVID rasanya. Kan, mereng habis, tunggal langgang. Kita punya logo hilang, notification tak keluar, view jadi rendah, macam-macam penyakit ada. Tapi apa pun, terima kasih lah Facebook lah, masih bagi ruang untuk kita live. Kita boleh marah sangat lah kan. Kita redha je lah. Itu ceritanya. Baik, terima kasih Kak Sabariah, UTS, Kak Zah, terima kasih semua. InsyaAllah kita akan jumpa lagi malam besok. Yang lain kita akan kupas lagi secara ringkas. Yalah, sikit-sikit lah, saya tidak mendetailkan secara detail sangat sebab masa kita pun terhad. So kita kupas at least sikit, tapi kita boleh ingat, kita boleh mudah faham. Itu yang konsep yang saya bawa lah. Jadi insya-Allah saya ucap terima kasih pada semua yang menonton, yang bersama dari Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia, wa imma dari mana sekalipun, Australia ke, terima kasih banyak. Dan insya-Allah Ustaz doakan kami, tutuplah pandangan iblis, syaitan dan manusia yang berhasad dengki pada puteri kami, pada puteri dan Naimza, insya-Allah. Terima kasih YB Ustaz Rahim Nasir. YB yang berceramah kot. Bukan yang berhormat. InsyaAllah tahun kita doa sama-sama Allah selamatkan anak cucu kita daripada dengki, khianat manusia. Sangat bahaya tak? Dengki-dengki ni tak sah lah. Itu perangai iblis. Na'udzubillah. Terima kasih Raja Rahmah, Raja Idris. Semoga dipermudahkan. Jumpa lagi malam besok insya-Allah. Kak Zah, Ustaz ada je kan, tapi sebab Ustaz kuliah di masjid, so dengar je, tak komen apa pun. Yalah, kalau saya kuliah di masjid boleh komen, tapi saya tak baca satu-satu lah. Saya tengok-tengok gitu je kan, pasal kita pun ada audien kat depan kan, jadi tak cantik lah kalau saya nak komen lebih-lebih pula. Tapi kalau di rumah macam ni, atas
so far ni okey lah kan, insya-Allah. Nuraida Bidin, terima kasih Ustaz perkongsian ilmu. Semoga kami jadi insan lebih baik dan terus istiqamah menjalani kehidupan penuh liku dan cabaran. Amin, insya-Allah. Terima kasih Johnny Max, Raja Rahmah, Tuan Haji Ismaidin. Amin, amin. Terima kasih Kak Zah, Neni Ros, Siti Hawa. Sikit tak apa tapi mantap, insya-Allah. UTS, terima kasih banyak. Pelan-pelan kayuh, buat tenang. InsyaAllah kita jumpa malam besok. Cik Su, Haji Fauziah, Kak Syam, Sabariah, Abu Samad, penyampaian Ustaz mudah faham, Alhamdulillah. Amin ya Rabbal Alamin. Kak Zah, semoga Allah balas jasa baik. Jasa baik, tak ada apa yang baiknya. Kan, kuliah gitu-gitu je. Apa pun amin ya Rabbal Alamin. Bila Ustaz dah sampai tempat saya, Allah hai, dari hari ke hari lagi nak memanjat Bukit Bendera tu kan, tak sampai-sampai. Ni dah PKPB, Covid pun dah menggila balik ni. Nanti kita atur lain lah, insya-Allah. Terima kasih Johnny Max. Kak Jamaliah Sanusi, terima kasih. UTS, amin ya Rabbal Alamin. Alright, itu saja untuk malam ni. Kita sambung malam besok 8.45 malam, selepas Isyak malam besok. Kita akan baca lagi hadis yang lain, insya-Allah. Terima kasih semua sekali lagi. Nari Malaysia. Susah betul aku nak sebut nama dia ni. Ya Allah, tak apa. Terima kasih banyak. Malaysia. Senang saya sebut Malaysia. Melissa. Zurina Hussein. Syukran Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih. Kak Jamaliah Sanusi, Habibah Abdullah, amin ya Rabbal Alamin. Alright, kita jumpa malam besok 8.45. Doakan kita semua sihat, dijauhkan daripada wabak Covid, dan Allah angkat Covid di atas muka bumi ini, insya-Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak. Kita tangguhkan dulu majlis dengan tasbih kafarah suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana haza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.